Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nur المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه والثواب سبحانه وتعالى. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita semua dihimpunkan oleh Allah di dalam hari, di antara hari-hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari awal bulan Zulhijjah. Dan hari itu kita akan membicarakan dalam kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tazkiyatun Nafi'ah di dalam bab menjaga hati daripada maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin. Hifdzul qalbi minal ma'asi wa hifdzul qalbi minal ma'asi wajibun 'ala kulli muslimin wa kadzal hifdzul a'dha'i sab'ah fardhu 'ainin 'ala kulli muslimin. Jadi tajuk pada hari itu adalah tentang memelihara hati daripada maksiat. Jadi pembicaraan hari itu mengenai hati, di mana satu bab yang mengkhususkan pada bab tasawuf, di mana menyucikan diri lah, seperti mana yang kita belajar dengan Al-Fadhil Ustaz Hafiz Al-Fandani, nya mengajar dalam kitab Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah lah, salah satu kitab tasawuf yang masyhur, iaitu Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Al-Ghazali. Jadi matan menyebutkan menjaga hati daripada maksiat merupakan satu kewajipan bagi setiap muslimin. Begitu juga anggota tubuh badan yang lain, setiap muslim wajib memeliharanya, bahkan hukumnya fardhu ain. Jadi tuan-tuan nak buka muka surat 36. Bahkan hukumnya fardhu ain. Yang ini kita kena menjaga 7 anggota badan kita. Apakah 7 anggota? Yang pertamanya adalah al-batnu, perut. Anggota yang wajib kita jaga. Jaga daripada apa? Daripada makanan yang haram ataupun makanan yang syubhat. Jagalah daripada makanan yang haram. Jadi perut kita tu daripada benda-benda tangan, daripada makanan tangan-tangan orang yang solat dan sebagainya, perlu dijaga untuk mendapatkan sifat wara'. Jadi kita perlu jaga yang pertama tadi adalah al-batnu. Yang ini kita pun perut kita. Yang seterusnya adalah al-lisan. Al-lisan adalah lidah. Wajib kita menjaga lidah kita, kerana lidah itu lebih tajam daripada pedang, kan. Bila mana kita berbicara dengan seseorang tanpa ada batas yang kita cakap, maka akan melukai hati seseorang. Seperti dah disebutkan tadi, lisan untuknya lebih tajam, asyaddu daripada pedang, minal saif, daripada pedang, lebih tajam daripada pedang. Bilanya lebih tajam daripada pedangnya boleh melukai hati. Dan lisan tajuknya boleh menyebabkan kita masuk neraka. Bila mana kita mengadu domba, bila kita menfitnah, ataupun bila kita berbulak dan sebagainya. Jadi benda itu adalah penting untuk kita jaga, al-lisan. Dan yang ketiganya, anggota yang kita wajib juga jaga adalah al-ain. Disebut ain itu adalah mata kita. Mata kita tu wajib dijaga daripada maksiat. Kerana mata tu memang mudahlah, lagi-lagi akhir zaman tu, buka aja telefon, mungkin kita dah nampak iklan-iklan yang menjolok mata. Lalulah tercopot kopiah Tok Imam. Bila tangga sesuatu dekat dalam telefon. Jadi kita perlu jaga, wajib hukumnya. Dan yang ke 1, 2, 3, keempat adalah al-uzun, telinga kita. Jadi telinga kita tu perlu pelihara juga daripada apa? Daripada
ribah contohnya. Orang bercerita buruk-buruk kita jangan dengar. Jangan dengar. Kadang-kadang kita tu bila dengar cerita nak buruk-buruk tu ataupun cerita aib seseorang, makin dia dekatnya. Makin dekat, simaknya jauh. Tapi benda orang yang warak, yang menjaga kesucian hatinya, asalnya dengar perkara buruk daripada seseorang, dia akan beredar daripada sia untuk mengelakkan daripada dipertanggungjawabkanlah. Dipertanggungjawabkan di akhirat. Kerana ada satu ayat Quran yang menyebutkan innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya telinga kita, pandangan kita dan juga hati kita yang kita bicarakan, semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak dan ditanya apa yang dia telah pola, apa yang dia telah dengar dan sebagainya. Akan mas'ula, dipersoalkan, dipertanyakan apa yang kita dah bicarakan, apa yang telah kita dengar, apa yang telah kita lihat, yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Jadi ia adalah sesuatu yang kita perlu pelihara. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan sendiri di dalam ayat Quran. Jadi dia pertama perut, lisan, lidah kita, mata, al-udhun, telinga kita, wal yad, tangan kita. Tangan dan kaki lah dua-dua sekali. Tangan dan kaki, yang kelima dan keenam tangan dan kaki. Perlu dipelihara contohnya apa? Menahan daripada memukul seseorang tanpa haknya. Jangan mencuri. Kaki kita jangan bak ke tempat-tempat yang haram. Contohnya pergi ke disko dan sebagainya. Tiba bak kaki pergi rumah disko. Yang dikira oleh Allah Subhanahu wa taala akan dipertanggungjawabkan kakinya kelak. Dan yang terakhirnya adalah wal farju. Farju itu adalah kemaluan. Hendaklah yang memelihara kemaluannya. Oleh kerana daripada segenap anggota-anggota tadi, yang paling utamanya adalah anggota apa? Hati. Dia yang paling utama. Kerana apa? Di antara kesemua daripada anggota 7 tu, yang mengawalnya adalah hati. Sebab perbicaraan pertama dalam bab tasawuf adalah hati. Bila mana hati itu dalam hadis sebut, dalam hadis sebut tadi, ala inna fil jasadi mudratan. Ketahuilah bahawasanya dalam hati tu ada seketul daging, mudrah. Idza saluhat salaha jasadu kullu. Munnya bagus, maka baguslah seluruh jasadnya. Wa idza fasadat, munnya buruk dagingnya, maka buruklah seluruh tubuh badannya. Ketahuilah ianya adalah hati. Jadi hati tu adalah raja bagi seluruh anggota tubuh badan kita. Dia adalah raja. Sampai Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin yang membahaskan tentang makna hati tu, al-qalbu war-ruh dengan an-nafsu, dan satu lagi saya lupa, ada 4 benda yang bicarakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, di mana hati tu, di sini hati tu, hati tu adalah disebut sebagai mahallun nazar li rabbaniyah. Yani sebenarnya cara kita nak kenal Tuhan dengan hatilah. Kerana bila mana kita memikirkan sifat ketuhanan dengan akal kita akan dapat lihat ataupun sifat membayangkan bagaimana rupa bentuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tasdiq, yang membenarkan ketuhanan siapa? Hati kita. Sampai dalam hati tu iman yang terletak di dalam hati. Iman kita. Kita tasdiq, kita membenarkan Allah Subhanahu wa taala, benarkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu kullu ma ja'a min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang datang daripada Nabi kita terima. Kita yakin, kita beriman dengannya. Sampailah hati tu menolak saja, maka habislah. Oleh kerana jihad yang sebenar adalah jihad kita melawan nafsu kita lah. Seperti mana Nabi sebut dalam satu hadis tadi, qadimtum min jihadil asghar ila jihadil akbar. Sungguh kalian telah mendatangi daripada jihad kecil ke jihad yang besar. Jihad yang besar tak apa? Jihad yang contoh perang-perang, peperangan dan sebagainya. Ya, Nabi anggap jihad kecil. Jadi bila Nabi sebut ila jihadil akbar, ke jihad yang besar, jadi sahabat tanya, ya Rasulullah, mal jihadul akbar? Apa itu jihad yang besar tu? Maka Nabi sebut jihadun nafsi. Jihadun nafsi. Jadi jihad dalam memerangi nafsunya, melawan hatinya yang kotor. Jadi jihad tu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jihad tu ada banyak.
ada jihad ekonomi. Betul-betul bila saya baca fiqh manhajilah, ada hamba Allah, masya-Allah tabarakallah, jazakallahu khairal jazak, jazahullahu khairal jazak, nya telah menginfakkan buku fiqh manhaji. Dalam fiqh manhaji hanya ada satu perbahasan tentang bab jihad, panjang, dalam bab jilid yang ke-8, bab jihad. Jadi jihad tak banyak, ada jihad ekonomi, ada jihad ilmu, ada jihad peperangan, ada jihadud dakwah. Dan jihad yang paling besar antara semua jihad-jihad adalah jihad memerangi nafsu. Yang paling besar, jihad yang kita memerangi nafsu kita. Jadi ialah perjuangan yang sebenar lah. Adapun yang kita tengok sida ISIS tu, sikit-sikit nak pergi perang, sikit nak bunuh orang. Siapa yang sependapat dengan saya dibunuh, siapa yang semanhaj dengan saya kena bunuh. Maka ia yang banyak berlaku di negara Arab, fitnah daripada golongan-golongan ISIS ataupun Al-Qaeda ke apa ke semua ya. Maka si Datuk mengembak satu fikrah ataupun pemikiran yang terlalu ekstrim di dalam agama. Seperti contoh dalam sejarah, sebelum kerajaan Saudi tu nya conquer tanah Hijaz, sejak kerajaan Saudi tu, si Datuk datang daripada An-Najdi, tempat di Hijaz ya. An-Najd, nama tempat An-Najd. Jadi sebab saya nak perang, saya tu kejam. Itu bukan hoax, tapi itu adalah sejarah termaktub dalam kitab. Jadi saya tadi bila mengembak satu kefahaman yang agak ekstrim, saya bunuh semua orang. Pergi ke Mekah, nya bunuh semua orang. Siapa-siapa nya kena nuduh, oh kau tak sembah kubur, pap, dibunuhnya. Maka perbuatan sebetul tadi nya bukan jihad lah, si dinamakannya jihad. Sama juga dengan orang Malaysia tu tiba-tiba mau pergi ke Syria, mau berjuang ke sini. Makanya ingat ya jihad, makanya bukan jihad, dia mati katak. Kesiannya mati katak. Sebab apa? Sebab jihad tu nya perlu melalui proses. Bukan mudah kita nak marah tu, oh tok jihad tok jihad tok. Adapun jihad tok nya terbahagi banyak dalam kitab sebut. Jihad ekonomi tu macam ni. Jihad ekonomi tok mun tuan-tuan tok seorang yang diberikan oleh Allah kurniaan rezeki yang banyak. Tuan-tuan ada bisnes bilion-bilion, juta-juta. Tuan-tuan tu memang kaya lah. Jadi tuan-tuan kenalah bantu umat Islam dengan memberi rezeki. Si perlu nak kita ada sedekah, mungkin orang lain boleh sedekah, tapi tuan-tuan melakukan satu urusan yang sangat memudahkan untuk orang Islam. Contohnya, tok kita cerita tanah Bintulu kan terkenal sangat mahal. Nak beli rumah si mampu, akan dimonopolikan oleh kaum khinak lah. Jadi macam bila kita nak beli rumah tanah mahal, orang Islam yang kaya dengan niatnya nak bantu umat Islam yang si berkemampuan dan sebagainya, mungkin saja boleh mencadangkan untuk berikan kerajaan projek atau sebagainya untuk buat rumah yang kos rendah dan sebagainya. Kos yang mampu milik lah, kos rendah mungkin mustahil lah, kos yang mampu milik. Ataupun saja melakukan satu bank yang jauh daripada riba, mengikut kepada muamalah syariah yang sebenar. Kerana itu kita lihat di bank, semua bank mungkin dah mula menerima banking syariah, Maybank apa semua, bank Islam memanglah. Jadi bila mana kita mula bank yang ikut sistem syariah yang sebenar, yang saya ada interest, saya ada apa semua, jadi memang bukan mudah lah. Tapi memang orang kaya tak hanya kena fikirlah macam ni nak mudahkan dan berfikir dengan para ulama, macam ni kita nak bantu ekonomi umat Islam, macam ni kita nak bantu menaikkan produk-produk umat Islam. Yang paling pentingnya ya jihad ekonomi. Manakala jihad ilmu tu adalah orang yang pergi menuntut ilmu, orang yang pergi belajar. Siapa dah disetok digelarkan sebagai jihad fisabilillah juga, jihad menuntut ilmu. Dan jihad para ustaz yang menentang kepada orang yang sesat-sesat tu. Contohnya ada orang mengembak satu kefahaman yang pelik. Tiba-tiba mesti tuan-tuan tu datangnya seorang ngaku Imam Mahdi tadi. Saya tu Imam Mahdi katanya, bla 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 bla. Terkejut tu imam pula. Pahala tu ngaku Imam Mahdi tu. Maka oleh kerana macam jadi para ustaz-ustaz tu akan perlu keluar berjihad, berdebat dengan orang yang macam tu, Imam Mahdi tu, menumpaskannya. Yang namanya jihad ilmu. Dan ada pun yang seterusnya jihad dakwah tu tadi macam yang para sahabat buatlah. Yang masyhur yang lakukan itu adalah jemaah tabligh lah, yang melakukan jihad dakwah tu sudah khuruj keluar ke tempat-tempat jihad dakwah. Jadi jihad tu ada banyak cabang.
Jadi siapa yang mampu mula salah satu apalah jihad dakwah, kemudian jihad peperangan tu, nya bergantung kepada ulil amri, pemerintah. Mun pemerintah mengatakan tadi wajib kita turun jihad, tapi yang wajib turun jihad hanyalah tentera lah, yang akan ikut stepnya. Tentera yang wajib turun dulu untuk berjihad, dia pun bergantung kepada ulil amri. Jadi jihad yang paling besar apa? Melawan hati lah. Hati kita tu pun hari-hari kalah lawan dengan jihad dengan hati tu. Jadi bila kita kalah hari tu, esok lawan balik. Kata para ulama, normal lah bila mana kita tu kalah dengan hawa nafsu kita. Kerana nafsu tu nya macam, kata Imam Al-Busiri, nafsu tu nya macam kanak-kanak, macam bayi. Beri sikit si puas, beri sekali si puas, nyamuk lagi. Jadi cara kita nak ngekang nafsu ya, makanya perlu kepada apa? As-saumu, puasa. Perlu berpuasalah. Jadi yang pentingnya bila kita ada berpuasa tu nya akan menenangkan hawa nafsu kita. Karena nafsu tu nya adalah benda yang pada masa yang samanya bagus. Tapi bila mana kita melampauinya dan manjak dengannya, ini akan jadi si bagus. Ya nafsunya. Macam ada orang mengatakan bagus ku saya ada nafsu je adanya. Amun saya ada nafsu, kita sibuk makan, kita sibuk minum, kita sibuk mula apa-apa dekat dunia tu. Bila kita saya ada hawa nafsu. Nafsu tu maksudnya adalah kecenderungan kepada sesuatu. Kita mau mula sesuatu, ya ada nafsu. Jadi kita pentingnya untuk kita memeliharalah. Kita pun hawa nafsu kita, hati kita, dan kita usaha untuk memelihara hati kita daripada maksiat. Jadi kita baca yang pertama antara contoh maksiat hati. Yang pertamanya adalah syak atau ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah maksiat hati yang pertama yang boleh menyebabkan kita jatuh kepada benda yang si bagus. Dan yang disebutkan juga adalah ra'sul muhlikat. Kepala kepada kerosakan dalam hati. Bila kita syak dan ragu pada Allah tu, kita akan mula menjauh daripada agama. Dan mulalah datang kefahaman-kefahaman yang liberal. Dah lama-lama akan mula menolak syariat Allah dan akhirnya jadi ateis, jadi orang yang menolak kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Bila ada sifat syak dan ragu kepada Allah tu, makanya perlulah berhati-hati. Makanya perlu untuk mengubatkan hatinya. Kerana dalam hatinya banyak asyukuk, banyak syak, wasangka, banyak ragu-ragu. Dan was-was yang datang daripada siapa? Allazi waswisu fi sudurin nas minal jin. Daripada siapa? Daripada jin dan syaitan lah. Daripada jin dan syaitan yang datangkan apa? Was-was dalam hati manusia tu. Jika dalam satu hadis Nabi sebutkan inna syaitana, sesungguhnya syaitan tak yajri, berjalan binal insani, dengan manusia tu majrad dam, seperti jalannya berdarah. Bayangkan syaitan tak berjalan di dalam tubuh badan kita tu, kedak mana kedak darah yang berjalan di dalam tubuh badan kita. Menunjukkannya adalah zat makhluk yang halus. Sebablah apabila badan kita tak dipenuhi dengan nur zikrullah, bila kita banyak berzikir tu, nya akan mendatangkan cahaya dan mentakkan pendinding di dalam kita pun darah dan sebagainya. Kerana dalam kitab Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin ya, apakah yang disebut dimaknakan oleh Allah dalam dimaknakan oleh Nabi dengan satu hadis ya, as-salatu nurun katanya. Solat tu cahaya. Adakah kita pula solat banyak kali muka kita bercahaya? Bukan muka kita bercahaya, tapi roh kita bercahaya. Bila roh kita bercahaya tu, orang yang dapat nangga benda gaib tu nya akan, ataupun benda yang kasyaf tu, yang ditutup mata kita tu, dihijabkan, orang akan lihat muka orang-orang yang soleh tu bercahaya. Seperti contohlah, ada satu kisah tu, bila orang soleh tu berlaku kes kerasukan di Hulu Langat. Di Hulu Langat lah. Dan masa tu kawan-kawan saya tu sidak si pandai nak nuwajin, baca terbaca si joklah keluar jin tu. Bingung bala hati tu. Maka tadi saya pun ambil inisiatif tadi, ambil gambar ulama aja, tunjuk jin ni semua ada enggak, cuma ada.
Tengoklah, simak yang nangga. Tengok, simak itu matanya. Kenal siapa tak? Kenal padanya. Kenal dia. Tapi akan menunjuk muka syekh kami orang, Syekh Salahuddin. Hanya si masyhur lah. Hanya memang si masyhur. Dia punya guru kami orang, seorang yang soleh lah. Seorang yang alim dan warak yang soleh. Syekh Salahuddin. Itu mata, siapa buka. Maka di sini macam kita dapat terbayanglah tak kali maksud yang dikatakan dalam hadis. Mun orang soleh tu ada nur. Jin syaitan nampak kita, nampak biasa lah. Kita nampak macam itu orang tua biasa tu. Tapi tidak jin dan syaitan nampak nangga. Orang tu soleh tu pasti soleh. Seperti mana kisah masyhur lah arwah Datuk Haruddin. Masanya mau merawat pesakit kan. Dekat rumah di Senancong lah Allah. Atau dengar cerita daripada sahabat-sahabat tu lah. Datuk Haruddin tu baru beri salam, jin dah lari dah. Assalamualaikum. Sihat dah orang dah. Masya Allah. Menunjukkan bila tu orang tu ada pun zikirnya kuat. Dan dalam tu memang orang yang warak, yang menjaga seluruh anggota badannya. Maka jadi macam ni lah, mendapat maqam macam ni. Baca bismillah ajak sembuh orang tu. Mun kita tak 1000 kali bismillah, belum tentu lelah baca bismillah. Belum tentu keluar jin dah. Lah bila nak keluar tau, tapi nanya dengan jin dah. Ya beza mun orang yang soleh, orang yang soleh dan warak. Sama je dengan Syekh Fahmi Zamzam Al-Banjari. Pernah tok sahabat saya yang belajar di Siak cerita. Syekh Fahmi Zamzam tu ketika di asrama yang berlaku histeria. Sikit tempat histeria, seorang tu kena rasuk, seorang tu kena rasuk, si terkabir nak jaga. Apa pada syekh tadi? Keluarkan semua orang, biar aku masuk seorang padanya. Abu orang alim, masuk dalam, masuk seorang-seorang. Yang mana semua tidur di suruhnya, tidurnya seorang aja di asrama tu. Nya hampakan sejadah di tengah-tengah kawasan di antara asrama dan nya bermunajat di siap. Ni saya dapat apa-apa, nya just solat hajat je. Solat hajat. Kemudian esok subuhnya solat berjemaah dengan para pelajar dan yang ada tadi dia pesan, jangan pola maksiat. Siapa pola maksiat, pagar akan pecah dan jin akan masuk balik padanya. Ya dia pesan. Cara orang alim mengumbat dahsyat. Kerana aura saya tu masya-Allah lah. Aura saya tu jin takut. Bukan saja just rupa saja. Tapi aura sidaknya yang mula jin akan rasa gerun dengan sidaknya. Mun kita datang ke tempat-tempat jin tu, kita yang lari. Si cukup tanah lari. Langkah 1000 kata orang tu. Tapi orang alim tu lain macam. Sidak jin akan yang lari dengan sidaknya. Kerana saya pun dalam tubuh badan saya tu ada nur rohaniyah sidaknya. Nur rohaniyah. Jadi bila kita tadi maksiat pada Allah, pasal timbul lagi syak, ragu-ragu kepada Allah. Contohnya selalu keraguan seseorang tu akan bertikai. Ustaz, kena Allah si makbulkan doa kami ustaz? Selalu pertanyaannya lah selalu. Kena Allah si makbulkan? Makanya si yakin. Jangan sampailah kita perlu beriman kepada yang keenam dalam rukun iman, beriman kepada qada dan qadar, ya khairihi wa syarri, yang baik atau yang buruk kita kena terima. Kita kena beriman pada Allah. Jadi bila orang ada ragu-ragu tu, Nabi ada ajar. Jadi selalu mengucap ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Sebut je selalu dalam hati supaya kita melawan rasa ragu-ragu di dalam hati kita. Dan yang keduanya adalah apa? Berasa selamat daripada ancaman Allah ketika melakukan maksiat. Bila yang malah maksiat nak rasa selamat. Allah si azabkan aku pun, saya dah pun Allah beri aku azab. Aku kaya, aku tu istidraj lah namanya. Orang-orang dia kaya, mula maksiat lagi, rasanya selamat. Tu bahaya je tuan-tuan. Sangat-sangat bahaya. Bila mana tadinya merasakan dirinya selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Sangat bahaya. Jadi bila mana kita lihat orang macam tu, ataupun kita sendiri yang dalam perasaan macam tu, maka hendaklah kita beristighfar, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mengampunkan kita lah, dan lahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan membaca ayat-ayat azab. Contoh siapa yang di situ memang adalah kita orang belajar kan apa nama? Tafsir ataupun tadabbur
surah Juzul Amma. Juzul Amma tu semuanya berkaitan dengan azab. Azab ada berkaitan tentang ganjaran pahala, hari kiamat. Maka surah-surah macam tu nya akan melahirkan di dalam hati kita tu rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut dengan azab Allah. Bila disebutkan akan dihumban ke neraka, yaslaha, akan dibakar, naran talazza la yaslaha illa al-ashqa. Tidak akan selamat orang dalam neraka tu. Yang dia akan dihumban di dalam neraka tu adalah orang yang ashqa, yang nasibnya celaka. Yang celaka itu apa? Yang mencelakakan dirinya. Maka kita perlu banyakkan membaca tadabbur, merasa sisi takut dengan Allah tu, baca, suruh membaca. Kadang-kadang orang yang macam tu bila dia rasa selamat daripada azab Allah tu, ancaman Allah kerana dalam keadaan melakukan maksiat, kadang-kadang Allah dia siduli dengannya dah. Siduli. Contohnya Firaun. Firaun si pernah sakit. Sampailah nya rasanya Tuhan. Bila mana nanti Firaun tu bilanya sampainya si pernah demam, si pernah apa, aku tu Tuhan, aku tu rasanya. Lalu rasa diri Tuhan. Jadi cuma aja bila orang macam tu nya rasanya selamat daripada ancaman Allah, makanya pula maksiat berterusan. Maksiat yang macam-macam lah. Maksiat tu maksudnya umum. Umum. Dan yang ketiga tadi adalah putus asa daripada rahmat Allah. Berputus asa. Bila putus asa lalu nak bunuh diri. Itu memang isu banyak lah tuan-tuan, isu bunuh diri itu. Tapi isu bunuh diri itu kita perlu untuk kita pelajari juga lah daripada sudut ilmu psikologi, macam ilmu psikiatri lah. Apakah punca orang bunuh diri? Kadang-kadang golongan agamawan tak dikecam. Kerana apa? Kerana menghukum. Apalah golongan agamawan tu? Lalu memadah orang masuk neraka. Ya kejar saja pada. Orang bunuh diri tu masuk neraka. Memang ikut hukum syarak, dalam hukum dalam kitab-kitab semuanya memang sepakat kata siapa bunuh diri masuk neraka. Masuk neraka. Dalam kitab, dalam hadis pun sebut benda ya. Jadi yang masalahnya kita tu orang yang bunuh diri dalam keadaan depression, atau kami orang ada bahaskan dia. Orang yang bunuh diri dalam keadaannya ada penyakit. Bila saya rujuk dengan orang yang belajar benda-benda tu, benda yang kaitan dengan otak tu ataupun psikologi tu, tidak pada orang yang depression ataupun bipolar dan sebagainya tu, tidak tu sakit sebenarnya. Sakit. Macam saya jumpa seorang sahabat tu yang ada bipolar. Beri nasihat berpuluh kali, saya pernah dengar. Macam ibarat kita mencurah air di atas daun keladi. Nasihat, tetap pula, tetap jadi sama. Jadi saya rujuk dengan sahabat saya yang belajar sekretari tu. Jadi yang madah rugi kita beri nasihat tanya. Sebab apa? Sebab saya tak sik betul. Otak sebenarnya tu macam putus wayar sikit. Bila putus wayar, kita kena hantarnya pergi hospital. Silah hospital gila teruslah. Dia pergi hospital untuk terapi. Dan dia diberi makan ubat dan sebagainya. Yang akan dia coba untuk reset balik otaknya, kata sidanya. Lepasnya barunya akan diterapikan dengan keagamaan. Hanya seboleh keagamaan dulu. Mungkin kita buat keagamaan terus, dia akan sama, saya ada efek, saya ada kesan. Di sini saya pun baru belajar lah macam contoh cara Tuhan. Kita ingat bila suruhnya di agama berinya zikir tu. Berilah zikir beribu sekalipun, si dia berubah. Samalah. Dalam salat mau bunuh diri. Lepas kita risau, kita perlu ambil tahulah sikit tentang itu dan kena bersabar dan jadi pendengar yang baik kepada orang-orang yang putus asa tu. Allah sebut dalam Quran, wala taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah, kerana Allah tak sentiasa akan mengampunkan kita. Tentang putus asa tadi, yang dimaksudkan dalam kitab tu adalah putus asa daripada rahmat tu tadi adalah orang yang merasa dirinya berdosa. Berdosa dan yang rasa Allah saya akan ampunnya lagi. Makanya risau. Tu penyakit hati tu putus asa tu. Sepialah bila yai'as atau tai'as tu tadi, jadi yakni berputus asa tu. Janganlah kita rasa putus asa sampai kita sibuk bertaubat dah. Siapalah aku dah ahli maksiat tu. Sibuklah aku nak mau taubat lagi. Sinya Allah terima tu, putus asa. Maka kita wajib kita tegur orang yang ada perasaan macam tu supaya terus bertaubat. Kerana Allah sebut dalam Quran, qul, katakanlah wahai Muhammad,
Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang mana hamba-hambaku tu tadi yang banyak membazir ataupun menzalimi dirinya. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba, sesungguhnya Allah mengampunkan dosa-dosa jami'a, kesemuanya. Jadi Allah ampunkan seluruh dosa semuanya. Jadi jangan kita risau. Jadi bila kita ada je kesempatan nak bertaubat, taubat, mohon ampun pada Allah. Cuma jangan kita bermain-main ketika bertaubat. Yang pentingnya. Dan yang keempatnya adalah takabbur. Yang keempatnya adalah takabbur. Takabbur tu maksudnya adalah kita meninggikan diri kita. Meninggikan diri kita dan kita merasakan diri kita tu paling betul, dan kita sibuk menerima pandangan orang lain. Itu namanya takabbur. Takabbur. Talabul ulu, nyamuk tinggikan dirinya. Nyamuk diletakkan di kedudukan yang tinggi. Nyamuk diagungkan oleh orang lain. Kemudian yang menghina orang lain, istihgaruhum. Kemudian tamanna, kemudian yang menahan dirinya ataupun menolak pandangan-pandangan orang lain. Ini aja betul. Itu adalah sifat-sifat takabbur lah, alamat-alamat takabbur. Namun kita rasa kita ada sifat dalam diri kita, coba semak diri kita lah. Kita semak, ada sih aku sifat tu. Maka hendaklah kita ubahkannya. Kerana bila mana Allah sebut dalam Quran, innahu la yuhibbul mustakbirin, sesungguhnya Allah tak suka kepada orang yang takabur. Bila Allah sebut si suka tu, masuk surga ke neraka? Masuk neraka. Malah hadis Nabi pun sebutlah, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada mithqal zarrah, sebesar zarrah sifat kibir, sifat takabur tu. Ada sebesar zarrah di dalam hatinya, si masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana takabur tu adalah sifat Allah. Adalah salah satu daripada nama-nama Allah, mutakabbir. Mutakabbir, nama-nama Allah, sifat Asmaul Husna. Jadi bila mana seorang hamba Allah tu, seorang makhluk ambil sifat Allah, ambil nama Allah, maka ia satu biadab namanya. Dahlah, kata ulama tasawuf mengatakanlah tadi, dahlah kau tak datang daripada tempat najis, dibuat daripada air. Kata dalam ulama sufi lah, kata dalam kitab-kitab sebenarnya, boleh ke kau nak mengaku kau hebat, padahal kau dan yang lain-lainnya sama makhluk. Sama aja makhluk. Bila kita takabur dengan orang lain tu, penyakit jadinya akan mula apa? Mula hati orang lain sakit. Sakit. Jadi siapa punca masalahnya, ilahnya, ataupun alasan kena benda tu adalah satu benda yang haram dilakukan, takabur, meninggi diri, berasa diri hebat. Selalunya orang yang takabur tu adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah kelebihan. Contohnya, tu sibuk jauh lah untuk orang yang ada ilmu. Untuk orang yang ada ilmu, yang rasanya aja paling betul, dia paling bahayanya. Saya sendiri dulu waktu saya belajar, kami orang ketika saya belajar dulu, kami orang ada muzakarah ataupun murajaah sesama sendiri. Makanya akan ada beberapa student yang akan menjadi rujukan. Jadi rujukan saya salah seorang, selebihnya adalah pelajar Indon, pelajar Indonesia, semua tera-tera lah. Dan saya salah seorang jadi rujukan masalah-masalah fiqh. Maka ketika bila kita dah selalu jadi rujukan, kita akan timbul satu perasaan, syaitan niup. Tera kau lah paling benar. Dia akan niup dalam hati kita. Sampai bila mana kita mendengar pandangan orang lain, salah kita tu. Kami dengar dalam kitab lain sebut, kita akan rasa macam ni. Kita akan rasa takabur dan macam tu. Salah satu ciri takabur lah. Sama je dengan orang kaya dan orang lainnya. Sampai lah orang alim tu nya akan diuji daripada sudut apa? Sudut perasaan hati tu lah, daripada maksiat hati tu, daripada takabur, riak. Contohnya seorang ulama namanya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, salah seorang ulama di Azhar.
Nyatok majlisnya memang penuh. Oleh karenanya pun otaknya menafsirkan Qurannya sangat hebat, dengan bahasanya yang indah, bahasanya yang mudah. Nya selalu diangkat oleh manusia. Manusia memuliakannya. Maka ketika manusia memuliakannya, nya terasa dalam hatinya, ana khairum minhum, aku lebih baik daripada saya tu semua. Maka bila kita takabur dengan perasaan macamnya, bahaya. Ya sifat iblis. Seperti mana iblis mengatakan Nabi Adam, aku lebih baik daripada kau. Aku lebih baik daripada kau kerana aku diciptakan daripada api, kau daripada tanah. Ana khairum minka, kata iblis. Maka nya pun aba wastakbara, nya menolak daripada sujud, dan kemudian nya istakbara, takabur, ya, pasal perkataannya istakbara, nya meninggi dirinya. Aku diciptakan daripada api, kau daripada tanah. Sifat syaitan bila kita takabur. Jadi sebiarlah Syekh Mutawalli Sya'rawi tak, bilanya selalu dimuliakan orang, maka pada waktu malam anak muridnya pelik, apa bunyi di jamban tu, keceng kecong, keceng kecong, keceng kecong. Anak dia pergi, dua hal Syekh Sya'rawi sedang membersih jamban. Ada Syekh, nak kita bola tak Syekh? Atau diceritakan oleh Habib Ali Al-Jufri, ya. Habib Ali Al-Jufri pun kemudian ittiba, ikut je apa yang dipolah Syekh Mutawalli Sya'rawi tu, membersih jamban. Jadi budaya perbuatan ulama tu. Kerana apa? Kerana untuk menyucikan diri. Apa-apa perkara yang nampak jijik di sisi manusia, contohnya kita buang sampah, kita kutip sampah di rumah-rumah jiran ataupun di kampung kita, benda yang nampak macam saya tak apa-apa, tapi sebenarnya menyucikan hati kita. Lepas tu tuan-tuan balik rumah boleh dah try cuci jamban. Lah isteri dengar, rajin abang kata, cuci jamban. Sebab apa? Sebenarnya salah satu sebabnya adalah cuma cuci hati. Cuba mau rendahkan diri kita lah. Jadi cuci jamban tu ibarat kita nak cuci hati kita yang dah keras, yang dah kotor dah. Cuci jamban. Selok tangan dalam mangkuk kau, sa. Toklah hati aku tu, kita bayangkan macam ni lah. Nak muntah pun muntah sekali lah. Ya adalah salah satu cara untuk cuci hati. Jadi ulama bolah mandaya. Dengan cerita Tuan Guru Nik Aziz pun bolah juga. Jadi adalah perbuatan ulama. Caranya bila sidaknya dah diagungkan oleh manusia, bulak setan si niup dalam hatinya, kau lah paling alim dengan antara situ. Bila disebutkan paling alim, hatinya, kena jua aku paling alim. Bahaya ya. Nya pun awak je. Mun orang nak, bila nya saya dah rasa mau bersihkan hatinya, kau lah paling alim antara semua. Akulah paling alim. Ngaku juga nya. Akulah. Ngaku. Jadi bahaya. Kena belajar untuk tawadukkan diri kita. Belajar merendahkan diri kita. Kerana apa? Kerana salah satu ulama ajar cara kita nak mengurangkan takabur tu adalah, ingat semua ilmu adalah milik Allah. Saya ingat guru silat saya dulu mengajar, Haji Kipli, Tuan Guru Haji Kipli. Yang pada apa? Jangan pernah sesekali, zaman silat lah, jangan pernah sesekali merasakan diri kita tu paling hebat, paling kuat katanya. Kerana di luar nun ada lagi yang selalulah beranggapan bahwasanya masih ada orang di luar nun yang lebih hebat daripada kita. Yang dah sebenarnya. Sebab apa? Sebab bila kita dah training tu tadi, dah training hari-hari 100 kali push up semua, kita rasa kita tu hebat. Semua orang, nangga orang ajak menumbuk. Dia mau tumbuk itu sisi menumbuk orang. Keluar rumah tak boleh menumbuk orang. Ya, salah satu sifat manusia lah. Ditiup-tiup iblis dia. Keluar rumah tu, kau dah training 100 setiap hari bah, tumbuk orang kan. Bila disuruh tumbuk orang, bertumbuk saya situ. Bila dah rasa dirinya kuat tu. Jadi kerana apa? Kerana dalam hatinya ada sifat takabur tadi. Ada sifatnya rasanya tinggi dan rasanya hebat daripada orang lain. Oleh kerananya perlulah kita menjaga hati kita. Pola sesuatu yang boleh merendahkan martabat kita. Mungkin kita nak bolah ke Uwais Al-Qarni, ya terlalu tinggi gila level lah. Uwais Al-Qarni, mun tuan-tuan nak ikut, Uwais Al-Qarni tu nyasik memandang harta dunia. Malah diceritakan dalam Syiar A'lam Nubala, dalam kisahnya, nya makan makanan di sampah. Mun tuan-tuan nak makan makanan di sampah tu, ya level wali dah ya. Dia pergi sampah tu curi makan. Ya. Bahaya. Ya level wali-wali. Uwais Al-Qarni nya memang lain pun level lah. Nya adalah orang yang
terkenal oleh penduduk langit, mastur, tidak terkenal di penduduk bumi lah. Ya, beza. Yang sangat warak, sangat merendahkan diri. Orang padahnya gila. Sampai cousin mazan yang padahnya gila bang. Tapi Nabi padah apa? Doanya mustajab. Doanya mustajab kata Nabi. Maka sahabat sempat jumpa dengannya, minta doa dengannya. Dia doakan, dan kuburnya pun dikatakan tidak diketahuilah, oleh kerana Allah merahsiakanlah yang pun kedudukan, takut ada apa-apa orang cari dah. Tapi di Oman, masa saya pergi Oman dulu, orang Oman mengatakan tadi kuburnya di Oman, di Salalah. Saya pergi kubur ya, dari bukit. Saya tanya, betul kata kubur Uwais Al-Qarni pada kata orang lah katanya. Jadi si confirm lah. Ada orang padah di Oman, sikit lagi di Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di Syam atau salahnya, atau Syam kah? Dekat Syam. Ada kata di Syam, ada orang madah di Oman. Jadi si tahulah wallahu alam ni yang benar. Mungkin makam, maksudnya di siap makam Uwais Al-Qarni, mungkin ada tapak kakinya siap wallahu alam, tapi ni ada kubur lah, ada kubur. Mau duduk sialah, duduk doa kepada Uwais Al-Qarni, dan memohonlah moga tadi kita dapat keberkatan daripada Uwais Al-Qarni. Doanya akan mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, keenam, ketujuh, insya-Allah kita sambung minggu depan lah, tentang riak, ujub, hasad, dengki, dan berazam untuk melakukan maksiat, dan selebihnya insya-Allah kita sambung minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal afu minkum.